Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kopi satu Malaysia. Terima kasih dan selamat datang ke ruangan YouTube channel Barista Mari. Okey, pada video kali ini aku nak kongsikan dengan korang tentang workflow untuk menyediakan espresso dan juga tips, nak bagi korang tips dan juga panduan untuk korang nak buat espresso ataupun nak buat calibration untuk espresso. Okey. Untuk workflow nak kita buat espresso ni, okey, kita perlukan workflow yang bagus lah. Okey, aku nak tunjuk kat korang demo. Okey, sambil-sambil tu aku akan buat explanation ataupun aku buat penerangan untuk korang sekali. Okey, just simple saja. Nak relax-relax, nak tenang-tenang. Okey, kain kita tak nak campur aduk. Okey, yang mana untuk tablecloth kita akan guna khas untuk table sahaja. Yang untuk drip tray kita akan khas untuk drip tray. Okey, yang untuk steam wan kita guna untuk steam wan sahaja. And then kita ada untuk portafilter. Ni khas untuk portafilter saja, untuk kita keringkan portafilter ni. Okey, benda ni tak campur aduk sebab apa? Ini adalah faktor hygiene, okey, keselamatan, takut keracunan makanan nanti. So jangan campur-campur, kena asingkan satu-satu. Okey, so first kita nak buat espresso. So kita kena buka portafilter ni. Ini kita panggil portafilter. Okay. And then flush. So stop. Tak payah lama. Sekadar dia flush. Ini sebab apa? Untuk kita nak buang saki-baki yang previous yang kita buat tadi. So saki-baki ni kita nak flush dulu. Kita buang. And then portafilter ni kita tak payah basuh dekat sini. Okay. Kita tak nak basuh kat sini. So kita hanya lap sahaja. Keringkan saja bahagian dalam ni lah. So kalau kita tak keringkan, dia basah, dan kita terus pergi grind, so dia akan berlaku extraction yang kita tak nak. Kita tak nak ada berlaku extraction kat dalam ni. Kita nak ada berlaku extraction bila kita dah masukkan, dah ready kat sini, baru kita nak dia berlaku extraction dekat sini. Okay. So lepas kita dah keluarkan, kita lap, and then kita perlukan scale lah. Okay, scale kita ada perlukan penimbang dan juga timer. Okey, benda-benda ni semua adalah alat bantuan untuk kita nak menghasilkan espresso yang konsisten. 5 cawan kita buat pun rasa yang macam tu, 10 cawan pun sama juga rasa macam tu. So dan juga bukan saja konsisten, untuk kita nak mudah bantu kita untuk kita nak cari apa masalah, kita dapat detect apa problem kalau kita punya espresso ni over extraction ke, under extraction ke, laju sangat ke, lambat sangat ke. So kita boleh detect daripada benda-benda ni semua. So berbalik pada sini. Okay, sekarang ni beberapa yang aku nak terangkan. Okay, kita keluarkan portafilter, kita flush. Okay, and then kita scale, kita kosongkan ni. So kita nak dia kosong. Okay, kita nak ambil berat kopi, serbuk kopi saja. So pastikan dia kosong. Okay, kalau dia tak kosong, korang kena tekan. Okay, contohnya kalau korang on, so korang letak ni, dia tak kosong kan, so korang tekan tab lah. And then angkat, buat pergi sini. So proses kat sini, yang ini grinding, kita grind dia. Yang ini kita panggil dosage ataupun kita panggil dosing. Kita isi serbuk kopi kat dalam ni, kita panggil dosing. So ni grinding, dosing. Okay. Okay. Lepas tu timbang balik lah berapa yang korang nak isi. Itu depends pada korang. Okay, korang nak berapa. Macam aku kat sini aku pakai 16 gram lah. So kalau lebih boleh keluarkan. So kalau dekat sini, kalau dia 16.5 16.2 ke 0.3, dia tak ada masalah. Okay je. Tak adalah exactly sangat 16 tu nak kena keluarkan 16. 0.1, 0.2 tu tak ada masalah. Okay. Selepas kita dah dosingkan dia, so kita ketuk manja lah. So supaya dia rata. So kita tak nak dia sengit sebelah. And then
kita pakai tools ni, distributor tools ni. Yang ni kita nak leveling dia ataupun kita nak ratakan dia jugalah. So ini cuma letak saja, okey, pusing. Okey, tak perlu tekan. Then angkat. Lepas tu kita guna temper untuk kita nak mampatkan serbuk kopi kat dalam ni. Dia kena mampat ya. So, nak pegang temper simple saja. So korang pegang macam ni. Okey. Yang dua jari ni saja dekat sini. Okey. Letak dulu. Okey. Jangan tekan lagi, and then sekali impact saja. Cukup. Lepas sebelum angkat, pusing dulu. Okey, supaya dia tak melekat. Serbuk kopi kat sini tak melekat, dan juga bila korang tem dan terus angkat, dia akan berlaku suction lah, dia akan sedut. So kita tak nak dia berlaku sedutan tu, supaya dia tak nak ada rekahan yang kita tak nak sebenarnya. So kita kena jagalah. So kita tak nak ada rekahan apa semua. So sentiasa kena ikut step macam ni. And then sebelum kita nak masukkan ke sini, so kita make sure kena bersihkan lah yang ada dekat sini. Simple saja. 1, 2, 3. Yang ini bagi yang naked portafilter lah. So kalau yang ada spout 1 atau 2, so sama juga. 1, 2, 3, 4. Okay. And then kita masukkan. Okay, bila dah masukkan, kita kena straightly brew. Kita kena straightly extract dia. Tak boleh tinggal lama kat dalam ni. Tak boleh tinggal sini. Ini saja demo saja. So korang tak boleh tinggal dan pergi buat kerja lain. So pastikan terus brew. Okey, ini adalah cara kerja lah untuk workflow, untuk kita nak siapkan espresso. Okey. And then aku nak ajar korang, nak bagi panduan ataupun tips untuk korang, untuk mudahkan korang nak buat calibration. So nak buat calibration ni maksudnya korang nak kena setting korang punya ni, nak dapatkan espresso shot ni, so dalam masa 25 second ke 30 second ke, nak elakkan over extraction ke, nak elakkan under extraction ke. So korang kena tahu dulu. Okey, kita belajar sikit basic tentang espresso. Okey, so untuk single shot, satu shot, hasilnya adalah 30 ml ataupun gram untuk satu shot. So untuk double shot, hasilnya 60 ml. Okey. So serbuk kopi yang kita masukkan, biasanya kita akan masukkan sekitar 7 hingga 10 gram untuk satu shot. Okey. Untuk double shot, serbuk kopi yang kita masukkan 14 hingga 20 gram. So dosing lah, kita panggil dosing. Dosing. So dosing, kita panggil dosing. Okey. And then timing. Ini paling penting sekali adalah timing. Dua-dua ni, single ataupun double shot, at least untuk kita dapatkan dua-dua hasil ni, nak buat single shot ke, nak buat double shot ke, so timing dia adalah 25 hingga 30 second. Wajib capai 25 ataupun ke 30 second. Okey, ini adalah ideal extraction lah. Okey, ideal extraction yang direkomendkan oleh Persatuan Kopi Sedunia. Okey, so dekat sini aku nak terangkan kat korang, okey, secara terperinci. Okey, timing, time extraction, ideal lah 25 hingga 30 second. Okey, kalau kurang dari 25 second, okey, kurang dari 25 second, maksudnya korang dapat single shot ataupun double shot tadi dalam masa 10 second. Ini dikira sebagai under extract, kurang ekstraksi lah. So kalau lebih dari 30 second, ini dah kira over extract.
Okay. So yang ideal yang ni lah. Yang ni yang kita nak. Okay. So aku nak cerita kat korang lebih detail tentang kenapa perlu 25 hingga 30 second. Okay. Kenapa dan kenapa. Okay. Kalau korang dapat sebelum tu kalau korang dapat katakanlah 26 ataupun 27 second, dapat dah 3 single shot ataupun double shot tu kira okey. Okey, kalau katakan dapat 29 second, dapat single shot ataupun double shot tu dah kira okey. So, kena capai 25 hingga 30 second ni. Okey, secara detailnya. Okey. So, aku terangkan kat korang. Okey, apa yang kita nak keluarkan daripada dalam biji kopi tu, okey. Kita ada pelbagai kandungan yang ada dalam kopi tu. So, benda ni ada gula dalam biji kopi tu, dia ada lemak, dia ada solid ataupun flavor, dia ada macam-macam lagi lah dekat dalam biji kopi ni. So, dia ada macam-macam. So, benda-benda ni semua, okay, benda-benda ni semua dia ada timing yang tertentu untuk kita larutkan dia, untuk dia terlarut. Maksudnya dia ada timing yang tertentu untuk dia terlarut. So kalau tak cukup, contohnya kita ambil cakap lah, kalau tak cukup 25, mungkin solid ni tak keluar. So solid ni adalah terkandung kita punya caffeine semua kat dalam ni, caffeine, flavor apa semua. Then dia terkandung dekat dalam bahagian solid ni. So dia ada banyak lagi sebenarnya. Nak cerita panjang-panjang, so memang sangat banyak. And then ini dah dia yang kita nak dekat dalam biji kopi ni. So kita nak keluarkan ni semua ni. Kalau ada banyak-banyak tadi tu, kita nak keluarkan dia. So masa adalah memainkan peranan paling penting sekali. Okey. Jadi penerangan secara detailnya aku nak terangkan kat korang, okey, sebagai contoh lah ya, supaya lebih nampak. Okey, katakanlah ini korang punya extraction untuk espresso shot glass. So bila korang extract, pada mulanya korang akan dapat krima di bahagian atas, betul? Lepas tu kita panggil body dan heart. Okey. Kiraan dia macam ni Saat pertama ataupun first second hingga second ke-18 adalah waktu krima ni keluar. Okey, krima ni adalah terjadi ni apa yang terkandung dalam krima ni adalah lemak kopi je lah. Lemak dan juga karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. Okey. Tindak balas antara lemak dan karbon dioksida ni dia berlaku, keluarlah krim kopi tu ataupun kita panggil krima. Okey. Second ke-19 ke second yang ke-22 adalah waktu body ni keluar. Okey. Dalam body ni ada macam aku cakap tadi, dia ada caffeine, dia ada pelbagai lagi lah, flavor, banyak lagi ada. And then 23 hingga 30 second adalah waktu heart ni keluar. Dalam heart ni dia ada gula apa semualah, dia ada benda lain lagi, banyak lagi yang kita nak terangkan. So sebagai contoh saja supaya korang lebih nampak. That's why contoh kalau korang dapat extraction espresso tu kurang dari 18, katakanlah 25, katakan 18 second je, korang dah dapat 1 ataupun 2 shot. Okey, bermakna korang minum krima je lah. So body dengan heart korang buang. Okey, ataupun korang lepas lebih, maksudnya kalau korang cakap lagi panjang lagi bagus, maksudnya lagi panjang lagi bagus, lagi manis. Tak semestinya. So dia hanya bila terlalu panjang sangat, lebih daripada 30 second, dia dah consider terbakar lah. Ni semua ni, barang-barang ni semua ni akan terbakar. Kandungan ni semua terbakar. So masa yang memainkan peranan paling penting sekali. So mesti dapat 25, dalam 25 hingga 30 second. At least 25 lah. So contoh dapat single shot tu, double shot tu dalam masa 25 second tu tak ada masalah. So just nice. So kalau pergi 30 second, so dia akan rasa lebih strong sikit. Untuk korang nak buat calibration, okay, korang nak set korang punya flow ni apa semua, so korang kena ambil tahu dululah perkara-perkara yang variable ataupun kita panggil pemboleh ubah. Okay, korang nak buat. So first,
korang nak tahu korang punya espresso tu over extraction ke ataupun under extraction ke, korang kena tengok flow dulu. So bila tengok flow, korang dapat okey, bila laju dekat sini, maknanya apa yang perlu korang adjust untuk bagi dia slow kan. So benda-benda kat sini ada banyak yang boleh ubah. Okey, so aku bagi kat korang ni yang boleh ubah dekat sini, grind size. Okey, variable ataupun pembeli ubah. Okey, grind size. Lepas tu dosing. Dosing tu maknanya tadi yang korang masukkan kopi ni lah, serbuk kopi kat dalam ni kira panggil dosing lah. So grind, dosing. Okey, ini pun boleh ubah. So lagi tamping. Ini pun tamping. So boleh ubah. Jadi benda-benda ni semua korang kena lock. Okey, dia ada benda yang grind size, dosing dengan tamping. So grind, dosing dengan tamping ni korang lock. Maksudnya nampak gambar kunci pun tak pandai kan. Okey, lock. Ni bukan shopping tau, ni kunci. Lock. So ini lock. Yang ini saja korang adjust. Okey, supaya guideline ni dapat membantu korang untuk korang nak dapatkan korang punya ideal extraction espresso itu. Okey, so macam ni bila korang tengok, mata korang tengok flow dekat sini laju, apa yang korang perlu buat adalah adjust grind size. So dosing kita dah lock. Dosing katakanlah korang punya shot nak dos 16 gram. So lock lah 16 gram. Okey, tamping ikut kemampuan pada body korang. Okey, tak payah tamping nak tekan-tekan nak 2-3 kali, tak perlu. So sekadar tekan, letak, tekan sekali, satu impact je cukup. Tak perlu adjust. Yang kita nak adjust adalah grind size sahaja. So jadi kat sini tamping ikut body lah. Ikut diri lah, ikut badan lah. Okey, so macam tadi kat sini. Okey, bila flow laju, apa yang perlu kita buat? Okey, dosing kita dah lock, tamping pun kita dah lock, kita tak nak adjust. Kita adjust satu je, grind size dia. Okey, kita dah tengok flow laju kat sini, and then kat sini apa yang perlu kita buat? Kita kena fine kan dia. So fine kan mata grinder ni. Laju sana, sini kena fine. Kalau nak sana lambat, so sini kena kasarkan dia, coarser. So dia ada lah, korang punya grinder nanti dia ada tunjuk nanti. Coarser ni pusing ke sana, fine ni pusing ke sana. So korang kena adjust. Okay, so kalau biasanya mesin grinder yang baru agak susah sikit. Bukan susah apa, maksudnya dia jauh. Mungkin kedudukan dia ni duduk dekat nombor 5. So apa yang perlu korang buat, aku punya tips lah. Biasanya kalau grinder baru, aku akan letakkan dekat nombor 3. Kalau contoh dia dekat nombor 6 ke, nombor 5 ke, terus aku akan letakkan kat nombor 3 ataupun 2,5. Lepas tu aku grind, then aku tengok. So baru aku tahu, oh maknanya kalau sini terlalu laju, so sini banyak lah. Biasanya kalau 2,5, 3 aku akan terus pergi tukar, pergi kepada 2. And then lagi satu nak pesan juga, setiap kali korang tukar grind size, tak kisah kasar ke halus ke, so korang kena buat flushing. Maksudnya korang kena flushing dulu. Okay, flush maksudnya tukar grind size, flush sikit macam ni, buang. Okay, supaya yang ada dekat dalam ni adalah previous punya grind size tu. Kalau kita lagi kita nak buat adjustment, so grind size yang previous kita tak nak, baru kita dah buang, baru kita ambil yang baru. So ini yang adalah yang current grind size punya size lah, and then baru kita buat. Okay, untuk tamping juga tadi aku lupa nak pesan. Okay, tamping sekadar tamping je, then pusing, then jangan ketuk-ketuk ya. Tak nak kita ketuk-ketuk. Tabiat ketuk-ketuk ni, so kita memang tak nak pakai. Bila kita ketuk, kita knock dengan temper ni,
dia akan berlaku rekahan yang kita tak nampak. And then lagi satu, boleh merosakkan korang punya surface temper ni lah. Yang macam ni akan jadi curve apa semua kan. So yang ini mungkin akan rosak lah korang punya portafilter, lama-lama berlubang ke berlekuk ke. So tak nak. Okay. Aku rasa cukuplah untuk perkongsian pada kali ni. Okay, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share pada kawan-kawan korang. Okay, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Okay. Semoga kita bertemu lagi di video-video akan datang. Doakan kesihatan aku supaya aku dapat berkarya lagi. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.